Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Diharapkan pelajar semua sihat walafiat Okey, alright pelajar. Hari ini adalah hari pertama persekolahan untuk pegal ketiga bagi negeri-negeri Johor, Kelantan, Terengganu, Kedah besok negeri-negeri lain pula menyusul. Okey. Okey pelajar, apa khabar semua? Sihat? Okey, dengar tak suara cikgu? Ya, alhamdulillah. Okey, alright. Okey. Ingatkan tak dengar, buka mic lah, buka mic. Okey pelajar Okey. Alright pelajar. Jadi pelajar-pelajar, cikgu harapkan siapa-siapa yang ada mic boleh buka mic lah barulah sebab apa cikgu ada buat pengiraan dan juga cikgu nak buat secara dua hala lah, cara dua hala Jadi pembelajaran kita lebih menarik. Okey. Jadi kalau pelajar pakai teks pun boleh, tapi sebaiknya kalau tak dengar suara cikgu saja seorang macam ni lah tak biasa tak biasa. Okey, alright. Okey, hari ini pelajar hanya terbuka untuk pelajar-pelajar tingkatan 5 saja. Okey, jadi pelajar yang mungkin tingkatan 4 cikgu nak masuk juga nak join, tak ada masalah. Pelajar nak tengok-tengoklah, tak ada masalah Jadi hari ini cikgu lebih kepada pecutan SPM. Pecutan SPM, cikgu Sansli lah cikgu Sansli, pecutan SPM untuk rekod tak lengkap. Sekali lalu. Okey. Alright. Jadi pelajar tak nak buang masa, cikgu terus share screen. Cikgu terus share screen. Okey, jadi pelajar-pelajar yang cikgu share screen. Okey, pelajar yang gunakan komputer dan juga skrin yang besar, pelajar boleh pin yang ada gambar cikgu. Manakala pelajar-pelajar yang pakai handphone, guna handphone, ada pelajar yang baru balik asrama yang ada asrama yang dibenarkan bawa telefon, ada yang tak dibenarkan bawa telefon, tengok pada sekolah masing-masing lah. Okey, jadi pelajar boleh ikuti kelas dalam bentuk apa jua lah. InsyaAllah cikgu pun dah ada rekod ni. Nanti mungkin cikgu yang mana tertinggal-tinggal, cikgu boleh catch up balik. Okey pelajar, boleh kita mulakan? Okey, boleh? Okey, alright, kita teruskan Okey, alright pelajar, rekod tak lengkap pelajar sekali lalu. Bukan cikgu nak ajar daripada awal, cikgu nak ajar secara teknikal saja. Pelajar Okey pelajar, rekod tak lengkap analisis ni pelajar, kalau ikutkan pelajar, dia adik-beradik dengan kelab dan persatuan. Sama, siapa yang pandai rekod tak lengkap analisis, kelab dan persatuan mesti pandai. Mesti pandai. Sebab apa? Kelab beza dia dekat yuran. Dengan pendapatan modal sedikit lah tu beza. Yang lain, konsep, cara semua sama. Alright? Okey, jadi rekod tak lengkap analisis ni khas untuk perniagaan. Manakala kelab bukan perniagaan, dia NGO. Right? Okey, jadi pelajar, rekod tak lengkap pelajar sekali lalu. Kalau ikutkan nota cikgu ni, okay, ada beberapa step. Okey, rekod tak lengkap ni kita nak analisis semua. Kalau rekod tak lengkap perbandingan, dia ada dua. Rekod tak lengkap ada dua. Satu kaedah perbandingan, satu kaedah analisis. Kaedah perbandingan dia hanya asset liability equity, PKK saja. Dia suruh sediakan PKK saja. Tetapi kalau kaedah analisis semua. Kalau semua meliputi apa? Sebenarnya meliputi akaun perdagangan dan untung rugi PKK. Sebab tu pelajar cikgu dah cakap sebelum ni kelas cikgu banyak kelas cikgu cakap apa? Pelajar sebut je pelajar akaun ni mesti kena kuasai penyata kewangan. Kalau dulu form 4 kata penyata kewangan ni panjang cikgu, form 5 lagi lah tambahan. Okey, alright pelajar. Sekali lalu. Pelajar, sebenarnya pelajar akhir, pelajar rekod tak lengkap, pelajar biasanya memang disuruh buat penyata kewangan. Apa dia penyata kewangan yang ada? Kat sini ialah perdagangan untung rugi PKK. Okey, kalau kita belajar form 4 dulu, asas dia ini je terus. Dia bagi imbangan juga maklumat taman. Terus rekod. Tetapi pelajar, kalau kaedah rekod tak lengkap analisis, pelajar-pelajar kena analisis. Analisis apa yang pertama? Pelajar kena analisis jualan. Jualan ni pelajar, apa formula jualan dekat sini? Ingat lagi tak? Pelajar respon sikit. Sambil tu. Apa formula jualan kat sini? Boleh tak respon? Jualan sini macam mana nak dapatkan jualan dalam perdagangan dan untung rugi ni? Apa formula dia? Jualan tunai. Tambah dengan apa? Jualan kredit. Yes, betul. Jualan kredit. Itu asas dia. Okey, jualan kredit. Jadi jualan kredit kena buat apa jualan kredit? Akaun kawalan belum apa? Jualan kredit. Akaun kawalan belum respon. Akaun kawalan belum apa? Belum terima. Itu asas.
Alright, okey. Lepas tu pelajar, apa lagi yang ada kat sini? Sebut jualan dan tentulah belian. Okey, belian pun sama. Pelajar, formula yang sama. Apa dia belian apa? Dapatkan belian dekat sini dalam perdagangan, iaitu belian tunai tambah dengan apa? Belian kredit. Betul, belian kredit. Nak dapatkan belian kredit macam mana? Akaun kawalan apa? Belum? Akaun kawalan belum? Bayar. Okey, alright. Respon lah, baru seronok. Tinggal sambung-sambung je cakap cikgu ni. Okey, alright. Okey, pelajar habis. Yang lain, pulangan jualan jumpa masuk. Pulangan belian, angkutan masuk, duty atas belian, insurans atas belian. Pelajar masukkan. Semua yang ini pelajar boleh dapatkan direct daripada soalan. Okey? Cuma pelajar, beberapa item ni pelajar kena hati-hati. Okey, ini angkutan masuk, upah, duty, insurans ni, ini adalah belanja. Sebut je belanja, dia kadang-kadang ada terlebih, ada terkurang. Jadi pelajar kena buat selaraskan belanja. Belanja perlu diselaraskan untuk masukkan dalam ni. Okey, dah habis, dah dapat untung kasar, habis, lepas tu buat hasil dengan belanja. Okey pelajar, dalam hasil dengan belanja apa? Dah tentulah sebut hasil dengan belanja ada apa? Analisis dia tersendiri. Apa dia? Analisis sama. Sebut je hasil terlebih terkurang, masukkan saja. Pelajar, hasil ada perlu diselaraskan. Hasil ni tak boleh masuk saja. Perlu diselaraskan. Nanti cikgu akan bantu. Okey, lagi apa? Okey, kalau ada peruntukan teragu macam biasa. Pelajar, peruntukan teragu dalam hasil pertambahan ke pengurangan? Peruntukan teragu dalam hasil pertambahan ke pengurangan? Pengurangan. Bagus. Okey, lepas tu pelajar, apa lagi yang perlu analisis? Belanja. Sebut je belanja terlebih ke terkurang, ini analisis dia. Pelajar kena analisis. Okey, terlebih terkurang tak boleh ambil direct, pelajar kena analisis. Terlebih tambah, terlebih tolak, terkurang tambah, itu amalan biasa yang kita buat sebelum ni. Tapi rekod tak lengkap, kita ada special case, nanti cikgu terangkan. Okay, lepas tu belajar jangan lupa dalam belanja ni apa? Susut nilai. Susut nilai ni macam biasa. Susut nilai, macam mana nak buat susut nilai? Susut nilai ni ada dua. Satu, susut nilai pelajar dalam rekod tak lengkap dengan kelab kena hati-hati. Ada yang dia bagi peratus, ada yang tak bagi peratus. Kalau ada peratus, pelajar gunakan kaedah apa? Garis lurus dan juga baki berkurangan. Manakala kalau tiada peratus, pelajar kena guna kaedah apa? Penilaian semula. Apa dia? Aset awal tambah beli aset baru, tolak aset akhir. Ini kalau tiada peratus. Tiada peratus ni pelajar langsung dia tak sebut dekat maklumat teman. Pelajar kena kira sendiri. Kalau ada aset bekas masa. Alright. Dan berikutnya, kalau pertambahan pelajar dalam peruntukan teragu dalam belanja adalah pertambahan. Itu analisis yang pelajar kena buat. Okey pelajar. Berikutnya, dalam PKK, analisis apa? Okey pelajar, secara umumnya dalam PKK yang kena analisis kat sini adalah modal. Modal awal. Pelajar, apa formula modal awal? Apa formula modal awal? Respon sikit. Macam mana nak kira modal awal? Aset awal tolak liability awal. Yes, aset awal tolak liability awal. Ini cara asas. Okey. Pelajar dah tahu formula tapi secara teknikalnya pelajar kena tahu. Soalan kena tengok. Soalan suruh menghitung ataupun seorang suruh sediakan penyata modal awal. Kalau penyata, pelajar kena senaraikan aset dia apa, liability dia apa. Tapi kalau menghitung, tak perlu. Pelajar just total aset, tolak liability, dah dapat modal awal. Itu cara teknikal je. Jadi bukan sekadar kena tahu, tapi kena tahu cara kerjanya. Gerak kerjanya macam mana. Okey. Tambahan dekat situ pelajar PKK, pelajar apa lagi tambahan PKK? Biasanya dia suruh kita cari bank. Bank. Bank kat sini. Apa formula bank pelajar? Bank biasanya pelajar kita kena hitungkan. Kalau dah ada bank, biasa kalau dia dah bagi maklumat pada 31 hari bulan, kita ambil terus. Kalau tak bagi, biasa tak bagi. Tak bagi apa formula dia? Pelajar, bank awal, bank 1 hari bulan awal, tambah semua dengan penerimaan. Penerimaan. Okey, dalam soalan, semua dia soalan memang ada penerimaan. Jangan takut. Tolak dengan apa? Tolak dengan pembayaran. Pembayaran apa? Semua ni, penerimaan dan pembayaran ni mesti ambil yang asal. Mesti ambil yang apa? Asal. Asal apa maksudnya? Yang sebelum modified. Sebelum kita selaraskan. Sebab apa? Dalam penerimaan dan pembayaran ada belanja dan hasil. Pelajar kadang-kadang pelajar dah buat masa dekat hasil dekat belanja ni, pelajar dah selaraskan. Jangan ambil yang pelarasan. Ambil yang sebelum pelarasan. Okey? Untuk nak kira apa? Untuk nak kira bank. Okey, nanti kita akan tengok satu-satu. Okey pelajar, ini kesimpulan. Secara asas, ini dia. Kenapa nak belajar rekod lengkap? Kenapa susah sangat ni nak sediakan perdagangan? Sebab apa? Sebelum buat perdagangan untuk rugi, dia ada jalan kerja.
Boleh? Okey, cikgu ulang balik. Apa jalan kerja dia? Yang pertama ialah nak buat apa? Akaun kawalan. Kedua, nak buat apa? Kedua, analisis belanja dan hasil. Analisis belanja dan hasil. Ketiga, apa jalan kerja dia? Jalan kerja dia nak cari modal awal. Dah siap 1, 2, 3 ni dah boleh buat perdagangan untung rugi PKK. Kalau tak buat macam ni cikgu, memang tak dapat jawapan. Boleh belajar Okey, dan yang keempat, bank ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada lah. Okey, ni cara ringkas dia pelajar kira. Okey, alright. Okey, dekat sini ada sesiapa nak tanya tak? Tentang formula ni. Ada siapa nak tanya tak? Okey, dalam PKK paling senang nak ingat, semua mesti maklumat akhir dalam PKK. Aset akhir, liability akhir. Right? Kita akan tengok satu persatu. Okey, pelajar, cikgu reverse balik. Sebelum tadi cikgu dah kata sediakan perdagangan untung rugi, nak buat apa? Akaun kawalan. Okey pelajar cikgu ringkas sikit akaun kawalan. Okey, akaun kawalan ini seperti dalam formula. Cikgu besarkan sikit akaun kawalan. Okey, kawalan belum terima. Kawalan belum bayar. Kita tengok kawalan belum terima. Okey pelajar. Biasa pelajar, kalau pelajar ada soalan suruh buat ke, tak suruh buat ke, sebut je ABT, ada je ABT, pelajar buat. Soalan suruh buat ke, tak suruh buat ke akaun kawalan, kalau ada ABT je, mesti buat. Kenapa pelajar? Kalau tak, pelajar tak dapat nak cari jualan kredit. Melainkan jualan kredit tu dia dah bagi. Tapi biasanya pelajar-pelajar kena baca soalan lah. Itu tujuan. Tujuan utama nak cari akaun kawalan ialah nak cari apa? Jualan kredit. Right Okey pelajar. Jadi pelajar kena tahu, okey, cikgu ringkas sekali. Siapa yang tak tahu kita nak curi markah. Kalau kawalan ni contoh 4 markah, 5 markah, nak curi 2, boleh. Senang je. Apa dia pelajar? Yang wajib ada cikgu tandakan. Yang wajib ada akaun kawalan ialah baki BB ni mesti ada. Baki BB ni apa? ABT pada 1 hari bulan. Boleh. Kedua apa dia? Bank. Bank ni mesti ada. Apa dia? Ini adalah bayaran yang kita terima daripada ABT. Alright, dan last sekali apa? Baki akhir. Ini asas akaun kawalan 3 ni mesti ada. Okey, yang lain-lain ni? Yang lain ni dapat kat mana? Yang lain-lain ni kita boleh cari dekat mana? Maklumat tambahan. Maklumat tambahan. Kalau ada dekat maklumat tambahan, adalah. Kalau tak ada, tak ada. Last sekali nak cari apa pelajar? Last sekali nak cari apa? Respon sikit. Last sekali nak cari apa untuk akaun kawalan? Ramai ni. Sejak pula hari ni. Jualan kredit. Cari jualan kredit. Buka lah mic. Buka mic. Okay, nak cari jualan kredit. Okay, dah dapat jualan kredit. Barulah kita buat tadi. Dan untuk perdagangan tadi, jualan tunai tambah jualan kredit. Okay. Sama juga dengan akaun kawalan belum bayar. Kawalan bayar cerita yang sama. Pelajar, sebut je akaun kawalan bayar. Pelajar, kalau ada ABB, mesti buat kawalan belum bayar. Okay, mesti buat akaun bayar. Okay, pelajar. Kalau tak ada, cikgu dia tak suruh buat. Kalau tak buat nanti tak dapat belian kredit. Kalau pelajar contoh plus minus, kalau pelajar yang cekap tak apa. Pelajar yang tak cekap dia akan salah. Jadi kena hati. Okey pelajar Jadi kalau belian kredit dah ada, tak payah buat. Okey, alright. Sekarang pelajar tujuan kita nak cari belian kredit. Okey, apa butiran wajib ada dekat sini? Apa dia? Baki BB. Iaitu apa? ABB pada 1 hari bulan. Mesti ada. Okey, lagi apa? Berapa banyak yang kita dah bayar? Kita bayar kepada ABB. Cari dekat mana? Akaun pembayaran. Okey, dan last sekali apa? Baki HP. Yang lain-lain nak dapat kat mana? Sama macam tadi. Pelajar, respon sikit pelajar. Dah dapat kat mana ni? Maklumat tambahan. Yes, maklumat tambahan. Kalau ada, ada. Tak ada, tak ada. Okey, nanti cikgu terangkan sedikit macam mana trik dia. Trik akaun kawalan ada sedikit trik akaun kawalan. Okey, selesai. Okey, sekarang pelajar. Kalau pelajar dah print soalan, pelajar boleh rujuk. Kalau pelajar tak print, tak apa. Cikgu tunjukkan dekat sini. Okey, cikgu tunjuk. Okey, boleh tak? Kita berdasarkan soalan, kita terus sediakan ni. Kita terus dia ni. Pelajar kena bantu cikgu buka mic, bantu cikgu kira. Cikgu tak nak kira. Pelajar kena kirakan. Okey? Alright, jadi yang ini pelajar, cikgu buatkan. Yang ini cikgu kecilkan, cikgu suar separuh. Okey, kita baca soalan dulu. Okey, dulu Okey, rekod tak lengkap analisis. Berikut maklumat perekodan bagi perniagaan alif. Okey, pelajar ada soalan tak? Tak ada soalan tak apalah. Tak ada soalan, tengok je kat sini. Tengok. Cikgu dah masukkan dalam ruangan komen tu. Kalau tak ada, pelajar tengok je. Cikgu akan sentiasa pamerkan soalan dan pamerkan jawapan. Jadi pelajar buat catatan-catatan je. Apa trik kat mana dan sebagainya. Okey, berikut maklumat perekodan bagi perniagaan alif. Beliau tidak mengikut dengan lengkap bagi penyediaan penyata kewangan pada akhir perekodan. Okey, baki pada liability pada 1 Januari. Okey, ingat. Ini maklumat pada 1 Januari. 1 hari bulan, semua awal. Apa dia bagi sekali lalu baca.
bank ABT, ABB, inventory awal, lengkapan. Okey, lengkapan ni dia beli pada 2020. Apa bila 2020? Tahun lepas. Dia beli tahun lepas. Jadi kalau tahun ini, maksudnya aset tu dah berada dekat sini 2 tahun. Jadi kena hati. Okey, alatan pejabat. Gaji belum bayar, komisen belum bayar. Okey. Special dekat soalan rekod tak lengkap dengan kelab ni pelajar. Dalam 1 hari bulan dia ada belanja dan hasil terlebih dan terkurang. Mana terlebih dan terkurang? Gaji belum bayar, komisen belum terima. Pelajar, ini antaranya. Dalam topik-topik lain, biasa kita jumpa belum bayar, terlebih bayar, prabayar, belum terboleh. Semua dekat maklumat tambahan. Maklumat tambahan itu mewakili berapa hari bulan, pelajar? Maklumat tambahan mewakili berapa hari bulan? 31. Yes, 31 hari bulan. Bagus. Jadi kena hati-hati pelajar. Cara lain. Kalau 1 hari bulan macam mana nak buat? Lain cara dia. Nanti cikgu tunjuk. Okay, kita baca soalan je dulu. Belum buat lagi. Kita baru baca soalan. Okay, ringkasan penerimaan dan pembayaran. Okay pelajar. Penerimaan. Ni cikgu salah eja ni. Penerimaan. Penerimaan ini. Wang masuk. Dapat duit, wang masuk. Kredit ialah wang keluar. Okay pelajar. Kat sini ada apa? Akaun belum terima. Maksudnya apa? Cikgu nak terangkan satu-satu lah. Apa maksud dia? Akaun belum terima. Ini semua debit ini adalah wang masuk. Dapat duit. Dapat duit. Okay, kita dapat duit daripada ABT. Sebab dia jelaskan hutang. Customer kita bayar hutang. Akaun belum terima. Ini jualan apa? Kalau jualan kredit dekat akaun kawalan. Ini jualan ialah jualan apa? Jualan tunai. Ini jualan apa? Cikgu tambah sikit. Ini jualan tunai. Dalam peksa dia akan tulis jualan je. Boleh? Okey, modal tambahan. Ini ada modal tambahan. Baru buat modal tambahan duit dia buat masuk duit dah duit bertambah berapa, bank bertambah berapa? 4,800. Komisen, ini komisen apa ni? Kalau penerimaan, komisen dibayar ke komisen diterima? Diterima. Ya, diterima. Dia sengaja je tulis komisen je. Jadi ini komisen diterima. Sewa diterima 8,400. Selesai. Okey, lepas tu belajar ini masuk. Lepas tu pembayaran. Pembayaran ialah belian. Belian apa ni? Ini adalah belian tunai. Tunai. Okay, akaun belum bayar. Semua ni duit keluar. Duit keluar. Kita bayar. Bayar pada siapa? ABB. Bayar kepada pembekal-pembekal yang memberi hutang kepada kita. Alright. Sewa dibayar. Kita bayar sewa. Lepas tu kita buat apa ni? Ni ambilan apa ni pelajar? Ni ambilan apa ni? Kalau pelajar nak tahu. Ambilan apa ni? Ambilan barang. Ambilan duit. Ambilan duit. Kenapa duit? Sebab penerimaan dan pembayaran ni adalah melibatkan duit. Kalau dalam topik kelab pelajar dia panggil penerimaan pemberian ataupun ini juga dikenali sebagai apa? Account bank. Account bank, duit masuk, duit keluar. Wang masuk, wang keluar. Okey, cikgu nak variasikan lah. Okey, tapi dalam soalan kadang-kadang keluar penerimaan dan pembayaran, duit masuk, duit keluar, sama maksud. Okey, ambilan ni dalam pembayaran mesti ambilan apa? Ambilan duit, ambilan tunai di bank. Ambilan tunai, ambilan bank tengok. Okey, gaji pekerja kita bayar gaji. Okey, belanja am. Komputer ni kategori apa komputer? Alatan pejabat. Alatan pejabat. Okey, alright. Jadi cikgu dah terangkan satu-satu maksud dia. Okey, habis. Berikutnya, maklumat tambahan. Okey, maklumat tambahan pelajar secara asas yang kita belajar sebelum ni pelajar, semua maklumat tambahan mesti rekod 2 kali. Betul tak? Rekod 2 kali. Jadi pelajar kena hati-hati kat sini. Kita baca soalan dulu. Nanti kita selesaikan. Okey. Pemilik telah mengeluarkan barang berkos 192 setiap bulan untuk kegunaan keluarga dan perkara ini belum direkodkan. Ini ialah apa pelajar? Dia cerita pasal apa? Ambilan. Betul, ambilan. Dia cerita pasal ambilan. Ambilan apa pelajar? Barang niaga. Barang niaga. Okey pelajar. Sebut je ambilan barang niaga 2 kali rekod. Dekat mana nak rekod? 2 kali. Cikgu kata apa 2 akaun? Barang. Barang tu apa barang? Belian. Belian ke inventory? Inventory. Okey. Belajar ingat Barang dalam topik persamaan perakaunan je. Topik form 4 dipanggil inventory. Topik lain barang semua melibatkan belian. Barang semua melibatkan belian. Jadi kesan dia apa? Belian bertambah ke belian berkurang? Berkurang. Bagus. Ambilan barang untuk apa ni? Kegunaan keluarga. Kegunaan keluarga ingat ambilan bukan ambilan. Kalau awak kata keyword dia ambilan adalah ambilan, salah. Ambilan untuk derma itu adalah derma. Ambilan untuk promosi itu adalah promosi. Ambilan untuk iklan itu adalah iklan, bukan ambilan. Ambilan adalah apa? Untuk kegunaan keluarga, untuk kegunaan peribadi, untuk kegunaan sendiri, untuk kegunaan anak. Itu baru ambilan. Boleh Kegunaan keluarga dah jelas. Ini menunjukkan ambilan. Ambilan bertambah ke berkurang?
bertambah. Ambilan akan bertambah. Jadi kalau kat sini pelajar tengok ada dua ambilan. Satu ambilan bank, ambilan duit. Satu lagi ambilan barang niaga. Jadi ambilan ni perlu digabungkan masuk dalam mana? Equity pemilik nanti. Jangan lupa Cikgu Anasis. Okey, siapa nak tanya nombor satu ni? Faham tak yang cikgu cerita? Maklumat tambahan ni sama macam milikan tunggal. Sama je. Okay, faham tak? Faham. Faham Okey. Tak faham tanya Siapa tak faham tanya. Okey, nombor dua. Nombor 2, cerita pasal apa ni? Susut nilai lengkapan kedai dibuat pada setiap tahun bernilai 500 mulai 2020. Okey, soalan ni lain sikit. Unik sikit. Kenapa? Kenapa unik? Okey. Berapa peratus susut nilai dia? Ada sebut tak peratus susut nilai? Kaedah apa yang digunakan? Ada tak ada sebut? Nombor 2 ni ada tak? Tak ada. Okey, pelajar. Kenapa tak ada pelajar? Sebab susut nilai dia untuk soalan ini dia telah kirakan. Apa maksud dia 500 tu? Apa maksud dia? Yang kita baca sekali lalu, pelajar baca soalan ni pelajar, setiap tahun susut nilai dia pelajar mesti 500. Betul pelajar? Setiap tahun, cikgu ringkaskan, setiap tahun susut nilai dia berapa? RM500. Tak payah kira lagi dah, tak payah kira. Biasa kita kira susut nilai 10% atas mengikut kaedah garis lurus, mengikut kaedah baki kurangan kan. Itu kena kira sendiri, ini tak payah. Sebab apa? Dia dah kirakan. Okey, faham tak pelajar? Jarang soalan macam ni, tapi soalan ni ada. Okey, boleh? Kalau dia kata susut nilai kelengkapan adalah 10%, kalikan lah. Kelengkapan kali dengan 10%. Okey, boleh? Boleh tak? Ada nak tanya apa-apa? Boleh. Boleh Okey, selesai. Okey, sebut je susut nilai mesti rekod 2 kali. Tak ada. Okey, nak rekod dekat mana 2 kali? Biasa rekod kat mana? Satu, pelajar nak rekod kat mana? Belanja. Ya, belanja. Belanja nak tulis apa dalam belanja? Cikgu tulis B B. Belanja nak tulis apa? Susut nilai. Susut nilai. Okey. Yang kedua, nak tulis kat mana? Susut nilai dalam belanja adalah susut nilai setahun. Tahun semasa. Setiap tahun susut nilai dia 500. Jadi tahun 2021 susut nilai dia 500. Kena tahu. Betul? Okey. Okey. Yang kedua, nak masuk kat mana? Aset bukan semasa. Yes, aset bukan semasa. Bagus. Apa butiran dia? Susut nilai terkumpul. Okey, faham tak? Cikgu tulis singkatan. Susut nilai terkumpul. Boleh Okey, susut nilai terkumpul berbeza dengan susut nilai. Susut nilai adalah susut nilai tahun semasa. Susut nilai terkumpul adalah susut nilai terkumpul daripada dia sejak dia beli hingga tahun semasa. Sehingga sekarang. Okey, berdasarkan soalan tadi, bila dia beli? 2020. Okey. 1 Januari kita tutup akaun Disember. Cukup tak setahun? Cukup setahun. Okey, jadi ada berapa tahun ni? Sekarang kita buat tahun 2021. Tutup akaun ialah Disember 2021. Betul? Okey, jadi berapa tahun? 2. 2 tahun. Jadi susut nilai terkumpul dia berapa? 1,000. 1,500. Tahun pertama, kedua 500. Cikgu ringkaskan lah. Kalau 5 tahun nak tambah 500 tambah 500 tak payah. 500 kali 5 je. Ini cikgu nak tunjukkan. Boleh banyak Jadi berapa susut nilai? Susut nilai dia berapa? 1,000. Okey, faham tak? Siapa yang tak faham tentang susut nilai terkumpul? Tak faham tanya. Tak faham tanya. Okey, boleh? Okey, ni settle. Okey, maklumat tambahan lain. Okey, yang lain ni butiran-butiran yang dia bagi. Okey, diskaun diberi, diskaun diterima, pulangan jualan, pulangan belian, hutang lapuk dia dah bagi. Okey pelajar Okey, ini pun pelajar kena rekod 2 kali. Nanti kita tengok. Nanti kita rekod. Okey, kita guna je kita tulis. Mesti rekod berapa kali? 2 kali. Alright? Okey, maklumat nombor 4. Baki berikut daripada pada 31 Disember 2021. Sewa belum terperoleh. Ingat, sewa belum terperoleh ni sewa terlebih ke sewa terkurang? Belum terperoleh. Terlebih. Ingat terlebih. Kalau terlebih ni cikgu buat anak panah ke atas lah. Terlebih. Jadi kena hati-hati ni terlebih. Alright, akaun belum terima. Ini akaun belum terima apa? Akaun belum terima akhir. ABT akhir. Ini ABB akhir. Semua akhir. Maklumat tambahan semua akhir. Inventory akhir. Lengkapan akhir. Lengkapan akhir dia tak bagi. Jadi kalau dia tak bagi, kita boleh cari tak pelajar? Boleh dah cari? Memanglah boleh cari. Sebab apa? Sebab apa pelajar? Ini alatan dia kita dah tahu. Awal dia dah tahu. Lengkapan dah tahu. Okey, lengkapan akhir ni adalah selepas tolak susut nilai. Susut nilai apa? Susut nilai terkumpul. Dapatlah jawapan. Automatik kita akan dapat dalam PTP. Boleh Okey. Alatan pejabat. Ini alatan pejabat akhir. Alright. Okey. Lepas tu kadar bayaran belum bayar.
Komisen belum terima. Okey, alatan ni pelajar, ada tak disebutkan susut nilai kat sini? Ada tak? Maklumat tambahan ni ada tak? Alatan pejabat dikenakan 10%, 20%, 30%. Ada tak? Tak ada. Alatan ada, tapi tak ada sebut susut nilai. Jadi nak gunakan apa tadi? Tadi cikgu ada sebut susut nilai. Ada dua. Satu yang ada peratus, satu tak ada peratus. Betul pelajar? Okey, alatan pejabat ni dia tak sebut pun peratus. Jadi nak guna kaedah apa? Penilaian semula. Yes, penilaian semula. Apa kaedah penilaian semula tadi? Cikgu ni tunjukkan balik. Apa kaedah penilaian semula tadi? Jumpa tak penilaian semula? Apa ni? Aset awal. Nampak tak? Aset awal tambah beli aset baru tolak akhir. Okey, bagus. Nazatul bagus. Okey, alright. Nazatul dah inform. Okey, bagus. Okey, dan last kali komisen belum terima. Komisen belum terima ni apa? Terkurang. Terkurang. Okey. Kadar bayaran belum bayar pun sama, terkurang. Nanti kita akan tengok satu persatu. Okey, pelajar. Ready tak pelajar? Okey, boleh tak? Apa soalan nak buat? Okey, dia suruh buat penyata mengira modal awal, akaun kawalan, akaun belum terima, komisen diterima. Okey, komisen diterima ni tak ada ni pelajar. Cikgu ni lah. Tak payah, komisen diterima ni tak ada ni. Okey, tak apa. Nanti kita, kalau ada masa nanti kita tunjuk. Okey, perdagangan dan PKK. Okey, selesai. Okey, alright Okey, jadi pelajar, berdasarkan soalan ni pelajar, berdasarkan soalan-soalan seperti ini, cuba kita buatkan. Okey, cikgu dah ringkaskan sebab kita buat online ni pelajar, masa kita tak cukup. Betul pelajar? Lepas tu cikgu buat draftkan jawapan. Yang penting pelajar tahu. Okey, alright. Boleh tak pelajar? Bersedia tak kita buat? Boleh. Boleh Alright, tak apa. Okay, tak print pun tak apa. Ikut je. Tengok je. Termenung pun tak apa. Just main kira-kira, tambah-tambah sikit, tolak, tekan kalkulator. Kalkulator kena ada. Sebab cikgu memang tak nak kira. Kalau cikgu kira semua, baik cikgu hantar recording je. Cikgu buat kelas ni nak bersama-sama dengan awak. Awak kena respon. Cikgu macam mana dapat ni. Jadi saya tahulah masalah pelajar dekat mana. Okay, alright. Jadi yang mana susah nak ingat ke apa ke, bagi tahu cikgu macam ni ini. Okay, tak apa. Cikgu cuba bantu. Walaupun tak perfect, tapi cikgu akan cuba bantu yang terbaik untuk awak. Okay, kalau cikgu buat macam ni boleh nampak tak? Split screen ni boleh nampak tak pelajar? Boleh. Boleh? Okay, boleh. Okay, Boleh. alright. Boleh. Okay, terus. Okay, alright. Terima kasih. Okay, jadi pelajar, cikgu tadi patah balik pula. Cikgu tak terangkan ni dulu. Okay, first cikgu nak fokuskan ni dululah. Cikgu nak fokuskan dulu. Tadi cikgu terangkan, cikgu explain tentang mana akaun kawalan. Akaun kawalan. Boleh Sekarang kita buat akaun kawalan dulu lah. Cikgu melangkaui jawapan dulu Jawapan ni cikgu nak buat akaun kawalan. Okay, akaun kawalan tadi nak cari apa belajar sekali lalu? Jualan dan belian kredit. Ya, betul. Kredit. Okay, alright. Sekejap, mana cikgu ni kesel ni, tak gerak-gerak. Okay, jadi cikgu teruskan buat. Okay, first, pelajar. Butiran yang wajib ada, cikgu kata, apa tadi? Baki awal, bank dengan baki HP. Mesti ada. Yang lain nak cari kat mana? Maklumat tambahan. Yes, bagus, pandai. Okay, first, sebutkan nombor. Okay, jadi yang lain ni, kalau cikgu dah guna, cikgu akan tick. Okay, biasanya pelajar, ada yang cikgu setuju ke, tak setuju ke, tak kisahlah. Yang penting ini, yang ini, teknikalnya, teknikal. Okay, pelajar. Dalam penerimaan dan pembayaran, biasanya kita akan rekod satu kali saja. Bila kita dah gunakan, cikgu akan tick. Dah guna tick maksudnya lepas ni dah tak guna. Step lain dah tak guna lagi. Faham pelajar? Okay, jadi pelajar cikgu akan tick. Jadi maklumat tambahan, konsep dia rekod berapa kali? Maklumat tambahan mesti rekod 2 kali. Penerimaan dan pembayaran mesti rekod berapa kali? Sekali. Jadi kena tahu. Okay, first. Baki BB. Okay, sebutkan nombor. Nampak soalan kan? Sebutkan nombor. Berapa baki BB? Okay, tolong cikgu. Berapa baki BB akaun belum terima? ABT awal. Mana ABT awal? Ada tak jumpa tak? Sebutkan nombor. Di 854. 8544. Oh, sorry. 8544. Ni awal. Awal kat mana? 1 hari bulan. Ini dia, 1 hari bulan. ABT awal. Bagus. Okay, lepas tu belajar bank. Okay, bank apa? Bank ni maksudnya berapa banyak yang kita sudah terima daripada ABT. Mana dia? Ada tak? Berapa? Berapa yang kita sudah terima daripada ABT? Sebut nombor. Nampak tak? 26. Yes. 856. Mesti dalam penerimaan. ABT. 26856. Okey, masukkan. Cikgu masukkan. 26856. 26856. Okey, pelajar. Last kali ialah baki akhir. Okey, mana baki akhir? Baki akhir dekat maklumat taman. Ada tak jumpa akaun belum terima?
pada 3 satu hari bulan. Ada tak ABT akhir? Ada. Ada. Kat mana? 10 568. Okey, 10, 5, 6, 8. Kita jumpa 10, 5, 6, 8. Okey, masukkan 10, 5, 6, 8. Okey, yang lain cari dekat maklumat taman. Okey, pelajar, cikgu tak nak cerita lah kawalan ni diskaun diberi pulangan, ada kontra apa. Tak payah cerita. Itu dah melangkaui topik lah sebenarnya. Okey, pelajar. Diskaun, okey, yang cikgu berikan diskaun diberi. Ada tak dekat maklumat taman? Diskaun diberi. Ada. Okey, berapa? Sebutkan nombor. 704. Okey, 704. Okey, terima kasih. 704. Lagi. Pulangan jualan. Ada tak? 440. Okey, 440. Okey, alright. 440. Okey, ada satu lagi. Ada kawalan dalam kawalan dan ada dekat maklumat taman. Apa dia? Jangan lapuk. Bagus. Hutang lapuk. Bagus, pandai. Hutang lapuk. Cikgu letak minta maaf cikgu tulis lambat sikit nanti tulisan cikgu comot ni. Lepas tu cikgu kena slow-slow, relax-relax je. Okey. Sekarang belajar, okey, yang kita dah masuk tadi, cikgu dah kata maklumat taman rekod 2 kali kan? Okey, jadi belajar yang ini belajar kita cikgu tanda je cikgu tanda. Diskaun diberi dah rekod pertama, lepas tu pulangan jualan dah, hutang lapuk dah. Okey, selesai. Okey? Okey, habis. Okey, sekarang belajar tengok total. Betul tak cikgu kira 38840 sama tak? Double confirm? Dapat tak? Sama. Okey, sama. 38840. Sini pun 38840. Nak cari apa? Kat sini nak cari jualan kredit. Macam mana dapat? Tolakkan 8544. Pelajar dapat 30296. Ingat. Maklumat awal BB ya 1 hari bulan. Yang lain semua Disember 31. Pelajar buat kawalan mesti buat tarikh. Boleh Okey. Apa saja akaun yang ada HB. Bukan saja akaun kawalan. Apa saja akaun HB. Mesti dipindahkan baki BB. Ingat 10568. Selesai akaun kawalan. Okey, jelas tak akaun kawalan? Settle? Jelas. Jelas Okey. Alright, tak apa tak faham tanya tak faham tanya. Jangan malu-malu. Okey, berikutnya, akaun kawalan belum bayar, cerita yang sama. First, apa yang butiran yang wajib ada? ABB. Okey, pelajar, cikgu nak tanya soalan cepu mas lah. Walaupun nak periksa kan. Okey, pelajar cepu mas. Pelajar, kenapa baki BB dia sebelah kredit? Kenapa kawalan belum bayar, baki BB dia sebelah kredit? Liability. Yes, bagus. Bagus. Okey, bagus. Sebab liability. ABB, kenapa ABT, kenapa dia debit? ABT, sebab dia asset. Itu je jawapan. Bagus. Okey, pelajar. Jadi, automatik kalau pelajar-pelajar yang susah ingat, ini rumah dia. Jadi, rumah dia menambahkan akaun kawalan belum terima, ABT, ini mengurangkan. Manakala ABB, hutang kita bertambah, letak kredit sebab rumah ada kredit. Yang letak debit ni mengurangkan. Okey? Alright. Ini asas lah. Asas cikgu tak nak terangkan. Asas ni panjang nanti kita. Okey. Baki BB yang butiran yang selalu ada, baki BB bank dengan baki HB. Okey pelajar, cikgu selak soalan ni. Cuba tengok dekat atas. 1 hari bulan. Tengok kawasan 1 hari bulan. Ada tak ABT? ABT lah. ABB. Sorry, ABB. Ada. Berapa nilai dia? 56. 5672. Bagus. 5672. Okey, bagus. Okey, itu selesai. Bank. Okey, masuk bank ni apa? Berapa banyak yang kita sudah bayar? Sudah bayar kepada ABB. Berapa? Cari kat mana? Pembayaran. Cari dekat pembayaran. Ada tak? ABB. Berapa nilai dia? 12624. Okey, bagus. 12624. Okey, 1624. Jadi paling tidak pun, kalau sebut akaun kawalan 3 butiran ni, pelajar mesti betul. Yang lain-lain tu salah, tak apalah. Daripada langsung tak buat, langsung tak tahu, kan? Paling tidak curi markah. Okey, alright. Dan last sekali, baki akhir. Sebut je baki akhir ambil kat mana? Maklumat tambahan atau maklumat akhir. 31 Disember. Okey, ada tak? ABB. Cari ABB. Ada tak? 5760. Yes, 5760. Okey, yang lain-lain nak cari kat mana? Maklumat tambahan. Maklumat tambahan. Okey, cari maklumat tambahan. Ada tak diskaun diterima? 518. Okey, 518. Okey, bagus. Okey. Pulangan belian. Ada tak pulangan belian? Ada. 406. 406. Okey, 406. Jap. 406. Okey, 406. Okey, habis. Sekarang cuba jumlahkan. Dapat tak 19308? Dapat tak? Dapat. Dapat. Okey, dapat. Bila dah dapat, kita imbangkan dengan apa? Kita nak cari belian. Belian apa ni belajar?
Belian tunai ke Kredit. belian kredit? Belian kredit. Tapi jangan tulis belian kredit. Hanya tulis apa? Belian saja. Jangan tulis belian kredit. Hanya tulis apa? Belian saja. Boleh? Okey, selesai. Okey, sebelum ini dah habis. Dah dapat belian dengan jualan tunai. Dan soalan pun suruh buat. Okey. Ada siapa nak tanya kawan-kawan? Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada, cikgu teruskan. Yang lain-lain, tolong respon sikit. Ada kita? Berapa orang nak tanya kawan-kawan? Yang mana tak sempat salin tak apa. Nanti cikgu print screen, cikgu akan sharekan jawapan ini dalam grup. Cikgu sharekan dalam grup. Okey, berikutnya. Okey, sebelum tu tadi kita dah belajar. Belajar Okey, kalau ikutkan nota cikgu, cikgu besarkan balik nota cikgu. Okey, belajar Okey, ini belanja dah hasil sekejap lagi kita buat. Okey, step number 3, modal awal. Okey, belajar Modal awal ni untuk apa tujuan dia? Bila kita nak sediakan PKK. Nak sebut buat PKK, belajar PKK dekat mana? Equity pemilik, modal awal ni. Belajar, mesti kena hitung, jarang soalan bagi. Apa formula nak cari modal awal? Soalan dia adalah aset awal tolak liability awal. Ada trik soalan ni, kena tengok betul-betul. Itu kadang-kadang pelajar masa tak cukup. Sebenarnya cikgu-cikgu buat soalan ni dah cantik dah. Belajar dia dah tahu masa tu, timing dia dah tahu dah belajar. Jadi belajar soalan tu ikut pada kehendak soalan. Soalan suruh menghitung ataupun menyediakan penyata. Kalau penyata, pelajar kena buat detail seperti ini. Kalau menghitung, tak payah buat formula matematik. Aset tolak liability. Dapatkan jawapan tu. Alright? Okay. Untuk soalan ni pelajar, soalan suruh buat apa Menghitung ke ataupun ni? Ada tak? Penyata. Suruh penyata, jadi penyata kena jelas lah. Okay. Pelajar, cikgu terus. Direct Semua aset liability awal. Itu asas. Asas. Kalau dia 5 markah, pelajar nak dapat 3 markah senang-senang. Okey, 2 markah lagi kenapa tak boleh? Okey, kadang-kadang dia ada trik. Trik dia, pelajar trik dia, salin trik sikit. Trik dia dekat mana? Dekat mana? Susut nilai. Susut nilai aset yang lepas. Okey, yang lepas. Jadi pelajar kena hati. Soalan ni ada trik ni. Ada trik ni. Aset dia apa? Aset ni ada yang dibeli tahun lepas. Belum dikira susut nilai. Belum diambil kira susut nilai. Jadi pelajar, okey. 1 hari bulan ni pelajar, 1 hari bulan ialah pelajar bukan, ini 1 hari bulan adalah aset-aset yang tahun lepas yang dibawa tahun ini. Dibawa awal pada tahun ini. Kalau nak cari soalan dekat mana? Soalan dia mesti dekat atas. 1 hari bulan. Ini dia. Pelajar. Okey. Jadi pelajar, kalau pelajar tengok sini pelajar kena labelkan aset dengan liability. Okey, cikgu nak tanda liability je. Dekat sini. Mata awak terus tengok dekat 1 hari bulan je. Aset tolak liability. Okey, tandakan liability je. Mana liability? Cikgu nak tanda liability. Tolong cikgu, tandakan liability. ABB. Apa dia? ABB. Betul lagi. Gaji belum bayar. Gaji belum bayar lagi. Ada lagi tak? Tak ada. Apa tu? Ada ke tak ada? Tak ada. Okey, 2 je. Betul tak? 2 je. Okey. Alright. Okey, ini pun sama cikgu dah sediakan. Cuma nombor tak bagi. Okey, pelajar. Trik dia apa kat sini pelajar? Trik dia pelajar, trik dia dekat sini. Okey, trik dia ada tak aset yang dia beli tahun lepas? Ada tak? Aset yang dinyatakan tahun lepas? Ada. Ada. Okey, mana? Lengkapan. Lengkapan. Okey, bagus. Lengkapan. Lengkapan ini pelajar dia beli tahun lepas. Susut nilai dia tak beritahu berapa susut nilai. Kalau dia tak sebutkan tarikh, kita boleh ambil terus. Macam alatan pejabat kita ambil terus je, terus. Pelajar kita anggap susut nilai dah dikira tahun lepas. Okey pelajar. Jadi pelajar bila soalan-soalan seperti ini pelajar kena tolak susut nilai tahun lepas. Okey, berapa susut nilai tahun lepas? Susut nilai tahun lepas dia melibatkan setahun je. Kalau dia tahun 2019, dia melibatkan berapa? 2 tahun. 19, 20. Sebab tahun ni 2021. Betul? 1000. Okey. Jadi pelajar, kalau soalan ni 2018 melibatkan 3 tahun. Tapi soalan ni tahun 2020. Tahun lepas je. 1 tahun je. Berapa susut nilai 1 tahun? Okey, macam mana nak tahu ni? 500. Okey, rujuk kepada nombor 2 Roman. Dia dah bagi tahu susut nilai setahun adalah 500. Jadi susut nilai untuk tahun 2020 dah tentulah 500 saja. Betul pelajar? Okey, jadi berapakah dapat lengkapan kat sini? Berapa dapat? 4020 tolak 500. Berapa dapat? 3520. 3520. 3520. Okey, yang lain kita just masukkan bank, masukkan apa. Okey, kalau bank tak ada, ambil kat mana bank? Ada tak perniagaan yang tak ada duit? Berniaga tapi tak ada duit. Ada tak? Ada tak pelajar? Rasanya? Tak ada. Jadi pelajar kalau bank tak ada nak cari kat mana?
Bank tak ada, pelajar cari dalam penerimaan dan pembayaran baki BB. Baki BB ni adalah bank awal. Okey, kalau dia debit, dia bank. Kalau dia kredit, baki BB dia kredit, dia adalah overdraft bank liability. Faham pelajar? Faham tak yang cikgu cerita ni? Faham. Faham jadi kena hati. 1 hari bulan Okey, jadi ni dah bagi. Okey, jadi pelajar, kita terus masukkan dalam jawapan. Jawapan, pelajar kena bantu cikgu. Okey, bank sekali lalu cikgu conting-conting je Cikgu conting-conting je ni. Okey, bank, pelajar terus buat soalan nak buat nyata, pelajar kena buat jelas. Okey, berapa nilai bank? Cikgu terus masukkan hujung. 5144. 5144. Cikgu ambil atas mata tengok 1 hari bulan je. Jangan tengok lain. KABT 8544. Inventory awal 7296. Okey, lagi apa? Lengkapan. Lengkapan ada jalan kerja tadi. Berapa jalan kerja? Buat jalan kerja. 4020 tolak berapa ratus? 500. Tolong cikgu repeat balik jawapan tadi berapa? 3520. 3520. Okey, alright. Terima kasih. Okey, ini markah special. Ada pengiraan markah special. Okey, alatan pejabat 3200. Commission belum terima 224. Asset liability itu sifat rekam mesti kena mahir dah. Cikgu tak boleh terangkan kenapa dia asset, kenapa liability. Itu tak nak cerita. Itu pengetahuan asas saja. Okey, Syah Rizal susun nilai tak termasuk 2021 tak? Tak, Syah Rizal tak masuk. Kenapa tak masuk? Bagus soalan tu. Bagus. Kenapa? Sebab dia adalah awal 1 hari bulan. 1 hari bulan. Nanti kita buat perdagangan dan untung rugi, baru kita buat akaun perdagangan dan untung rugi pada 31 Disember. 31 Disember 2021 baru kita masukkan tahun 2021. Okey, boleh tak Syah Rizal? Kita buat ni sekarang berapa? 1 Januari 2021. Okey, alright. Bagus. Memang keliru. Betul. Okey, terima kasih tanya. Alright. Okey, seterusnya. Habis. Dapatkan. Okey, jumlahkan dapat tak? 27928. Tolong cikgu. Dapat. Okey, dapat. Alright, selesai. Okey, akaun belum terima tadi dah tahu dah ada 2 je. ABB berapa? Okey, letak kolom pertama. ABB. Berapa nilai dia? 5672. Satu lagi gaji belum bayar. Berapa gaji belum bayar? 168. Okey, pelajar jumlahkan dapat tak 5840? Dapat. Okey, jadi tolakkan pelajar dapat berapa? Dapat tak jawapan ni? 22088. Dapat tak? Dapat cikgu. Dapat. Okey, alright. Jadi ini kena hati-hati W. W ni cikgu tulis apa? Word. Perkataan modal awal mesti ada. Walaupun jawapan awak salah, mungkin ada beberapa yang lain tu betul pelajar. Pelajar, kalau 10 pelajar butiran awak separuh betul. Walaupun jawapan awak salah, pengira modal awak boleh berhak dapat markah. Janji modal awal tu tulis. Boleh? Kalau jawapan awak betul 22088, tapi modal awal ni awak tak tulis, awak tak dapat markah untuk 22088. Sebab apa? Modal awal tu word. Word tu ialah apa? Mesti ada perkataan modal awal. Okay, faham tak? Cikgu, kalau kita tulis modal awal tapi kita punya amount tu salah, betul juga jawapan tu salah. Nanti dia tengok skema, tengok pada skema. Ada skema, dia nanti pelajar dia ikut pelajar 3 butiran aset ni betul, 1 daripada ni betul, boleh dapat markah. Dia ada syarat dia. Ada syarat dia. Lepas tu syarat utama dia biasanya apa? Tak ada butiran asing. Apa tak ada butiran asing? Tiba-tiba pelajar dekat aset ni ada apa? Ada tiba-tiba aset ni ada jualan pula. Jualan bukan aset. Jadi kalau ada jualan, ada butiran asing. Ini butiran asing cikgu panggil. Butiran asing automatik ini tak dapat markah. Betul ke salah tak dapat markah. Tapi kalau tak ada butiran asing, pelajar jawapan awak boleh berhak mendapat markah one off. Off ni apa? Own figure, angka sendiri. Okey, boleh. Yang penting pelajar ikut konsep je. Markah itu yang menandanya cikgu awak ada risau. Jadi itu je konsep. Yang penting buat ikut konsep. Jangan berapa. Boleh. Tak tahu, kalau rasa pelik-pelik tak tahu jangan tulis lah. Jangan kita. Kalau tak dia ganggu jawapan lagi kacau. Lepas tu konsep account, sifat account, belanja, hasil, aset, liability, equity mesti kena pandai. Tak pandai tu belajar account habis. Bukannya dapat markah, dapat kesilat negatif lah. Jadi kena hati-hati. Okey, setakat ni clear tak tentang modal awal? Boleh. Boleh. Okey, cikgu nak teruskan cikgu ulang balik. Sebab apa benda ni teknikal. Kalau soalan kata hitungkan modal awal. Macam mana bentuk jawapan? Bentuk jawapan ialah modal awal. Terus buat. Apa modal awal?
Pelajar 27928 tolak berapa? 5840. Berapa dapat jawapan nanti? 22088. Cukup setakat ini saja. Kalau soalan suruh menghitung. Faham pelajar? Awak rajin sangat buat penyata, boleh, tapi masa tak cukup. Faham tak pelajar? Boleh? Okay, clear Boleh. Okay, alright. Okay, selesai. Boleh. Okay, dah boleh. Okay. Kalau dah boleh pelajar, dah selesai. Pelajar, kita dah habis dah. Ada suruh buat modal, dah suruh buat akaun belum terima. Jadi selesai, sekarang kita buat perdagangan. Pelajar, kita buat perdagangan. Jadi fokus satu-satu perdagangan. Cari mana nak buat akaun perdagangan ni Okay, pelajar. Jadi pelajar tengokkan sikit. Sekejap Cikgu kecilkan sikit. Cikgu nak tunjukkan jalan kerja dia. Okay, alright. Jadi pelajar tulis macam biasa. Perniagaan alif, nama dia, akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2021. Okey, sekarang pelajar. Pelajar cari maklumat je. Okey, pelajar. Jualan ini perlu dianalisis. Apa formula jualan? Tadi kita dah buat jalan kerja. Apa formula jualan sekali lalu? Sebut je, sebut. Apa dia jualan? Jualan tunai tambah jualan kredit. Bagus. Okey, jadi jualan tunai tambah jualan kredit. Jualan kredit dah ada. Jualan kredit 30296 dah ada. Okey. Sekarang kita nak cari jualan tunai. Berapa jualan tunai? Cari dalam soalan. Jualan dapat duit. Kita jual secara tunai dapat duit. Okey, cari dekat penerimaan. Ada tak jualan? 12,88. Ada jualan. Okey, cikgu tandakan. Sebab cikgu tadi kata semua penerimaan dan pembayaran rekod sekali saja. Jualan 12880 dah guna. Lepas ni jangan guna lagi kat mana-mana. 12880 tambah dengan jualan kredit. Berapa jualan kredit? Yang tadi 302 yang ni 30296. Okey, tolong cikgu kira. Berapa dapat? 43176. 43176. Okey, alright. Tolak pulangan jualan. Okey, pulangan jualan. Dekat mana pulangan jualan? Tak ada tempat lain dah. Kat mana pulangan jualan? Maklumat tambahan. Okey, ada tak pulangan jualan? Cari. 444. Okey, jumpa tak? Ada. Pulangan jualan. 440. Maklumat tambahan. Okey, jadi pelajar, maklumat tambahan, pulangan jualan dah rekod 2 kali dah. Tak payah dah. Lepas ni dah tak payah cerita pulangan jualan. Habis dah pulangan jualan. Tak nak tengok lagi dah. Dia mesti guna 2 kali. Okey, pulangan jualan berapa nilai dia? 440. Okey, bracket. Okey, dapat tak jawapan jualan bersih 42736? Dapat tak? Dapat. Dapat. Okey, boleh Kita pelan-pelan je, steady je. Pelajar, jangan risau kita steady je. Pelajar, harapkan pelajar boleh tahan lah sampai habis ni okey. Alright. Cikgu rasakan ada orang lah, tak kisahlah, ada 5 orang pun tak kisah. Yang penting ada follow sampai habis. Okey, alright. Seterusnya. Inventory awal. Okey, inventory awal. Ada tak inventory awal? Inventory 1 hari bulan. 1 hari bulan, tengok dekat 1 hari bulan lah. Ada tak Ada. inventory awal? Ada. Okey, kalau ada 7296. mungkin ada pelajar nak tanya, cikgu, 1 hari bulan ni nak rekod berapa kali? Tak, 1 hari bulan ni kita akan guna pelbagai. Ada yang rekod sekali, ada rekod 2 kali, tak kira. Jadi pelajar kena ingat je, penerimaan pembayaran rekod 2 kali, rekod sekali, maklumat tambahan rekod 2 kali. Okey, jadi inventory awal dekat 1 hari bulan. Berapa inventory awal? 7296. Jumpa tak? Ni inventory awal 7296. Okey, alright. Okey, berikutnya, belian. Okey, apa formula belian? Belian perlu dianalisis. Kali lalu apa dia? Belian tunai tambah belian kredit. Bagus. Okey, jadi pelajar, belian. Okey, belian tunai. Berapa belian tunai? Dekat pembayaran. Ada tak belian? Cuba tengok belian dekat pembayaran. Ada. 7288. Yes, 7288. Belian tunai. Cikgu nak buat belian kredit dulu boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Belian kredit tambah belian tunai, boleh. Tambahkan pusing kat kanan kiri pun tak kisah, sama je. Okay, tambah dengan belian kredit. Berapa belian kredit? Tengok dekat atas. Belian kredit kita dah buat. 13636. 13636. Okay, alright. Betul pelajar? Okay. Pelajar kena hati-hati. Okay, ni pasal 1, kalau pelajar dah sampai sini dah boleh pun dah okey dah. Cuma di soalan ni dikebatkan tentang belian. Apa belian tadi? Dekat maklumat tambahan, belian ada pelarasan. Apa pelarasan belian tadi? Ingat lagi tak? Maklumat tambahan nombor 1. Apa kesan dekat belian? Maklumat tambahan nombor 1. Cuba tengok soalan. Nampak tak soalan? Apa kesan belian?
Maklumat tambahan nombor 1 ni Belian pelajar. berkurang. Apa dia? Tolak. Belian berkurang. Jadi cikgu tanda. Belian berkurang. Berapa berkurang? 192 setiap bulan. 192 setiap bulan. Setahun berapa bulan? 12. 12. Jadi 192 kali dengan 12. Berapa dapat? Tolong cikgu kira. 2304. 2304. Okey, dapat tak belajar? Faham tak? Jadi belian akan berkurang berapa? Belian akan berkurang 2304. Okey, selesai. Okey, berapa dapat? Tolakkan. Okey, respon sikit. Berapa dapat? Kirakan. Belian, jumlah belian sebenar. 18620. Dua beza ni. 18, tadi berapa? 18. 18620. 18620. 18620. Okey, double confirm betul tak? 18620. Betul. Okey, betul. Okey, alright. Tolak pulangan belian. Okey, cari pulangan belian. Pulangan belian ni tak ada tempat lain dah. Awal tak sebut. Awal ni cikgu, kenapa satu hari bulan tak ada awal pulangan belian? Belanja hasil, pelajar belanja dan hasil tak ada dekat satu hari bulan. Baki-baki hanya untuk aset dengan liability je. Ingat satu hari bulan untuk apa? Aset dan liability saja. Semua belanja dan hasil mesti ada dekat mana? Mesti ada dekat maklumat taman. Jadi kena hati Okey, pelajar. Pulangan belian dia bukannya belanja hasil. Pulangan belian adalah kontrak, akaun kontrak. Okey. Ada tak pulangan belian? Tengok. 406. Okey, 406. Jadi pulangan belian ni dah rekod 2 kali. Jadi dah selesai. 406. Tolakkan. Okey, belajar. Berapa dapat? 18214 dapat tak jawapan? Dapat. Okey, dapat Okey, ni belian bersih. Okey, belian bersih tambah Audi. Audi tak ada. Angkutan masuk, duty atas belian, insurans atas belian tak ada. Jadi terus cikgu skip, terus jadikan apa? 18214 benda yang sama iaitu kos belian. Boleh? Okey, kos belian campur dengan inventory awal. Dapat berapa? Sama tak? Dapat 25510. Dapat tak? 25510. Dapat. Okey, dapat. Alright, selesai. Tolak inventory akhir. Okey, mana inventory akhir? Inventory pada 31 Disember akhir. Berapa nilai dia? 8240. Okey, cikgu tanda sini. Rekod sekali. 8240. Baru guna sekali. 8240. Tolak. Dapat tak jawapan 17270? Dapat tak? Dapat. Okey, dapat. Dapatkan untung kasar. Dapat tak? Untung bersih 42736. Tolak dengan 17270. Dapat tak? 25466. Dapat. Itu untung kasar. Okey, selesai. Okey, boleh ikut? Sampai sini okey? Okey, boleh Okey. Sekarang yang taktikalnya dekat hasil dengan belanja. Okey, hasil dengan belanja pelajar ada soalan suruh buat akaun, ada soalan tak suruh buat akaun. Okey, pelajar secara umumnya sebut je hasil. Hasil ni tak lain tak bukan tempat dia dekat mana, tempat dia hasil adalah penerimaan. Ini konsep asas. Dekat situlah pelajar cari. Okey, pelajar, kalaulah dia suruh cari belanja. Semua belanja ni cari kat mana? Asas dia, semua belanja cari dekat pembayaran. Ini asas dia. Boleh? Sebab apa? Belanja duit keluar pembayaran. Pelajar Okey, alright. Itu asas dia. Jadi pelajar cikgu pandang tu. Okey, pelajar. Jadi pelajar sebenarnya pelajar kalau ikutkan nota cikgu dia ada pelajar dia ada pengiraan dia. Dia ada pengiraan sikit. Cikgu besarkan sikit Okey. Jadi pelajar dia akaun belanja dan hasil ada soalan suruh buat akaun, ada soalan tak suruh buat akaun. Okey, cikgu direct lah. Soalan ni pelajar tak suruh buat akaun. Jadi tak suruh buat akaun, cikgu ada cara mudah. Ada cara mudah. Apa cara mudah dia pelajar? Apa saja sebut je belanja mesti ada yang terlebih, mesti ada yang terkurang. Kalau terkurang, ini terkurang kurang. Okey, yang terkurang dalam belanja dipanggil apa? Belum bayar. Kalau dalam hasil dipanggil apa? Belum terima. Belanja dan hasil memang ada yang terkurang. Kalau manakala yang terlebih pula, belanja dan hasil. Kalau dalam belanja dipanggil sebagai prabayar. Kalau dalam hasil pula terlebih dipanggil apa? Hasil belum terboleh. Cikgu tulis ringkas dia. Ini pelajar kotak yang bawah ni untuk apa? Terlebih. Okey. Selama ni kita belajar akaun, kita jumpa terlebih, terkurang, belanja dengan hasil, semua dekat maklumat tambahan.
Maklumat tambahan tu dekat mana? Maklumat tambahan tu mewakili baki akhir. Baki akhir ni ialah maklumat tambahan. Ataupun baki akhir ni merujuk berapa hari bulan? 30 ataupun 31 hari bulan. 30 atau 31 hari bulan. Betul? Okey. Dalam topik rekod tak lengkap saja. Dalam rekod tak lengkap saja. Pelajar jumpa belanja dan hasil yang terlebih terkurang pada 1 hari bulan. Pelajar jumpa. Okey, apa dia belajar? 1 hari bulan merujuk pada apa? 1 hari bulan. 1 hari bulan belajar guna konsep terbalik. Okey, biasa kalau dalam akaun sebelum ni belajar daripada form 4, banyak topik form 5, semua terkurang konsep dia mesti tambah. Semua terlebih konsep dia mesti tolak. Betul belajar? Kalau jumpa awal 1 hari bulan, guna konsep terbalik. Apa terbalik? Yang tadi yang terkurang tadi tambah, dia akan awal jadi tolak, yang tolak akan jadi tambah. Okey, fahamkan dulu. Okey, faham tak yang tambah tolak ni? Okey, yang cikgu nak satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Okey, yang ini tambah, tahu tak konsep tambah ni? Terkurang mesti tambah. Maklumat apa nak tambah ni? Maklumat tambahan ataupun maklumat 31 bulan belanja dan hasil yang terkurang. Okey, boleh tak yang tambah ni? Boleh? Okey. Kalau jumpa belanja juga, hasil juga tapi pada 1 hari bulan terlebih terkurang, pelajar kena tolak. Tolak. Okey, yang ni memang tak payah hafal. Pelajar guna konsep terbalik je cukup. Sebab apa? Semua topik terkurang mesti tambah. Yang awal tak payah. Awal awak ingat terbalik je cukup. Okey, prabayar terlebih. Semua terlebih, akhir, maklumat tambahan, semua kena tolak. Kalau jumpa belanja atau hasil pada 1 hari bulan terlebih, pelajar mesti kena tambah. Pelajar mesti tambah. Okey? Alright. Jadi pelajar, tak apa. Kita terus tengok soalan. Demo soalan terus. Okey? Tengok soalan. Okey, cikgu nak besarkan soalan ni dulu. Cikgu nak besarkan soalan ni. Okey, pelajar. Boleh. Yang ni boleh. Okey, pelajar. Kalau pelajar tengok soalan ni, pelajar. Jajak. Cikgu besarkan sikit lah. Kalau tak nampak. Okey, nampak tak? Nampak. Okey. Alright. Okey. Dekat 1 hari bulan. Fokus dekat 1 hari bulan. Fokus dekat sini dulu. Atas ni. Yang ni. Okey. Fokus dekat sini dulu. Okey. 1 hari bulan. Okey. Ni 1 hari bulan. Okey. Ada tak belanja dan hasil terlebih terkurang? Ada tak? Belanja dan hasil terlebih terkurang. Ada tak? Ada. Gaji belum bayar. Terlebih ke terkurang? Terkurang. Okey. Terkurang biasa kena buat apa? Biasa. Tambah ke tolak kalau terkurang? Tambah. Biasa tambah. Kalau awal terbalik. Terbalik kan jadi apa? Tolak. Jadi ini kita akan jadi tolak. Okey, alright. Okey, gaji nak tolak mana? Tolak gaji dalam pembayaran. Ada tak gaji pekerja? Ada gaji. Ini gaji. Cikgu tak nak write dulu sebab kita belum rekod. Jadi tolak berapa? Tolak 168. Bawa turun bawah. Okey, satu lagi. Ada lagi tak belanja dan hasil yang terlebih terkurang? Ada. Commission. Commission belum terima. Belum terima ni apa? Terkurang. Terkurang biasa akhir kena tambah. Awal terbalik. Terbalik nak buat apa? Terbalik. Commission terkurang. Tolak. Terkurang akhir kena tambah. Awal tolak. Kenapa cikgu kata awal? Awal. 1 hari bulan ni. 1 hari bulan awal. Okay? Alright. Okay. Lepas tu commission. Ada tak commission kat sini? Ada. Mana commission? Commission belum terima. Ini commission diterima kat sini. Jadi commission ni nanti kena tolak dengan berapa? 224. Jangan lupa. 224. Cikgu letak sini. Okay, habis. Okay, sekarang maklumat tambahan. Dekat maklumat tambahan belajar, standard. Terkurang, tambah, terlebih, tolak. Okay, standard. Okay. Dekat awal ni. Cuba tengok awal. Ada tak belanja dan hasil? Yang terlebih, terkurang. Okay, dekat bawah sekali. Okay, pelajar jumpa. Cari. Apa dia? Sewa belum terpoleh. Terlebih. Terlebih nak tambah ke nak tolak? Akhir macam biasa. Tolak. Okay, cari sewa dekat atas. Sewa belum terpoleh lah. Sewa apa ni? Sewa belum terpoleh ni. Sewa untuk belanja ke untuk hasil? Hasil. Jadi sewa untuk hasil. Tolak 1260. Ada tak sewa? Ada. Tolak 1260. Okey. Tolak 1260. Okey, habis. Okey, kat sini ada lagi tak? Ada. Kadar bayaran belum bayar. Belum bayar. Nak tambah ke nak tolak? Tambah. Okey, kadar bayaran tambah 1174. Cari kadar bayaran tambah 1174. Mana kadar bayaran? Ada tak kadar bayaran?
Ada tak dekat pembayaran? Tak ada. Tak ada. Kadar bayaran kita wujudkan lah. Kadar bayaran. Okay, asalnya tak adalah kosong. Sekarang kena tambah. Tambah berapa? Asalnya kosong. Tambah apa? 1174. Okay, alright. 1174. Okay, selesai. Okay, berikutnya. Commission belum terima. Commission diterima hasil. Terkurang. Jadi apa? Tambah. Tambah. Okay, jadi tak commission tadi. Commission diterima. 248. Ada. Tadi tolak, tambah lagi 248. Okay, jadi pelajar akan dapatkan nilai commission yang baru nanti. Okay, pelajar akan dapat sewa yang baru nanti. Pelajar akan dapatkan gaji pekerja yang baru nanti. Dan butiran yang baru nanti ialah kadar bayaran. Okay, sekarang pelajar selesai untuk belanja dah. Okay, selesai pelajar, kita dah boleh masukkan dalam jawapan. Pelajar tengok jawapan cikgu, draftkan jawapan, mata tengok dekat mana. Pelajar, ini pelajar 25 markah, pelajar dapat 10 pun dah bagus dah. Pelajar dapat 15 lagi bagus. Pelajar dapat 20, A+ dalam tangan. Pelajar, tak mesti dapat 25, dapat 25 lagi bagus dah. Itu tak boleh fikirkan lagi dah. Cikgu nak paling tidak buat, jangan tak buat. Ada pelajar tak nak buat soalan ni, panjang sangat cikgu. Okay, ini cikgu terangkan pelajar terlampau lama ni, sebab cikgu terangkan satu-satu. Kalau cikgu nak explain, senang je. Cikgu conteng je. Ini masuk. Cikgu tak nak. Cikgu nak awak follow satu-satu. Boleh Okey. Sebut je hasil. Cikgu kata mata tengok ke mana tadi? Mata tengok dekat penerimaan. Okey, mana hasil? Ada tak commission diterima? Ada. Ini commission. Okey, kirakan commission dia. Berapa commission dia? Buat jalan kerja. Apa jalan kerja yang asal commission? Commission asalnya 1080. Apa nak buat tadi? Tolak 224. Kita reverse balik Tolak 224. Lagi buat apa lagi? Tambah 248. Berapa dapat commission yang terbaru dekat sini? 110. 110. Berapa? 1104. 1104. Okey, terima kasih. 1104. Okey, ada lagi tak hasil? Ada, cikgu terangkan. Tanda kat mana? Mata tengok dekat penerimaan je. Sewa diterima. Okey, sewa diterima ada jalan kerja. Asalnya 8,400. Apa yang kita selaraskan? Tolak 1260. Okey, berapa dapat? 7140. Berapa? 7? 7140. 7140. Okey, 7140. Okey, habis. Okey, habis dekat situ. Okey, dah habis penerimaan kat situ, cari maklumat taman. Ada tak hasil dekat sini? Dalam penerimaan. Okey, jadi pelajar fokus pada maklumat yang belum rekod 2 kali lah. Apa dia? Diskaun diterima. Ada tak diskaun diterima? Ada. Nampak tak? Diskaun diterima. 518. Ada. 518. Cikgu tandakan 2 kali. Lepas ni dah tak nak tengok lagi di diskaun, pulangan jualan, pulangan belian, tak nak tengok. Semua dah rekod 2 kali. Betul? Berapa nilai dia? Terus ambil. 518. Okey, selesai. Dah tak ada. Kalau ada lagi apa cikgu butiran yang mungkin ada hasil. Apa dia? Pengurangan peruntukan hutang ragu. Kalau ada. Kalau tak ada, itu je pelajar. Itu je pelajar. Dah tak ada lain dah. Susut nilai memang mana-mana ada dalam hasil. Susut nilai dalam belanja. Belanja yang recam. Right? Okey, selesai. Okay, sekarang pelajar tambahkan. Dapat tak? 8762. Dapat tak? Dapat. Okey, dapat. Okey, dapat. Okey, terima kasih. Lepas tu tambahkan. Dapat tak jawapan? 34228. Dapat tak? 34228. Dapat. Okey, selesai. Okey, boleh Okey. Lama sangat ke cikgu terangkan ni? Okey tak? Boleh ikut tak? Boleh cikgu. Boleh Okey. Okey, belanja. Sama juga konsep belanja. Sebut je belanja, mata nak tengok ke mana? Sebut belanja? Bayaran. Yes, pembayaran. Mata terus tengok dekat pembayaran saja. Tengok pembayaran. Okey, cikgu dah kata rekod sekali saja. Yang mana dah rekod, cikgu tik. Lepas ni yang dah tik tu tak nak guna lagi dalam pembayaran. Okey, jadi belian dengan akaun belum bayar, jangan tengok. Tengok yang lain. Okey, sewa dibayar. Ada tak sewa dibayar? Ada. Berapa sewa dibayar? 2333. Salin terus, tak ada pelarasan. 2333. Kalau ada pelarasan tadi kita dah conteng dah. Betul tak? Ya, tak ada. Okey, apa lagi? Ambilan belanja ke? Bukan. Ambilan dekat mana nanti masuk dalam equity pemilik. Jangan lupa. Okey, gaji pekerja. Gaji betul belanja? Betul. Ada tak gaji pekerja? Ada. Ada jalan kerja tak? Ada. Apa jalan kerja dia? 7104. Tolak berapa? 168. Berapa dapat? 6936. 6936.
Okey, alright. Okey, ada lagi tak belanja am? Ada belanja am, tak ada jalan kerja, terus buat saja 1088. Okey, kadar bayaran. Ada tak kadar bayaran? Butiran baru tadi kadar bayaran. Berapa nilai kadar bayaran? Sebelum ni tak wujud. Jadi asalnya kosong. Tambah tadi ada terkurang berapa? 1174. Berapa kadar bayaran? 1174. Okey, selesai. Okey, faham tak yang ni? Belanja yang ni. Paling tidak 4 butiran dah buat dah. Daripada tak tahu langsung masuk ke sana, masuk ke sini. Yang ni dah dapat jawapan. Okey, boleh? Boleh. Okey, sekarang upgrade sikit. Okey, masukkan apa dalam belanja? Ada susut nilai. Susut nilai kelengkapan dia dah kirakan. Okey, kita dah buat tadi. Susut nilai 500. Betul? Susut nilai 500. Tahu kan 500 macam mana dapat? Dia dah bagi. Terus ambil 500. Susut nilai lengkapan. Okey, susut nilai alatan pejabat. Dia tak bagi. Tak ada peratus. Jadi macam mana nak buat? Apa formula tadi? Pelajar dah jawab tadi. Awal tambah beli tolak. Betul tak? Okey, ada tak awal? Cuba tengok alatan 1 hari bulan dekat atas. Alatan 1 hari bulan. Berapa nilai dia? 3,000? Okey, 3,200. Okey, tambah alatan pejabat. Ada tak alatan pejabat apa kat sini? Tambah beli. Okey, beli dekat pembayaran. Ada tak? Ada. Satu. Apa dia? Apa dia? Komputer. Komputer ini adalah komputer baru. Komputer baru beli. Cikgu pasal je, baru beli. Berapa nilai dia? 2080. Okey, alright. Selesai. Okey, tolak dengan akhir. Okey, jadi yang guna cikgu dah tick. Tick. Okey. Lepas tu tolak dengan apa? Akhir. Ada tak alatan pejabat akhir? Empat. Ada. 5752. 4752. Tolak 4752. Okey, berapa pelajar dapat? Tolong cikgu kira. 528. 528. Siapa confirm? Betul tak? Betul. Betul. Okey, betul. Okey, seterusnya. Okey, betul Okey, seterusnya. Diskaun diberi. Okey, ada tak diskaun diberi? Ada. Maklumat tambahan. 2 kali. Depan ni dah tak payahlah. Diskaun diberi dah habis. 704. Okey, hutang lapuk. Ada tak hutang lapuk? Habis. Hutang lapuk dah cukup dah 2 kali. 2 kali vaksin dah cukup complete. Tapi tak sekarang vaksin dah 3 kali, 4 kali dah. Dah cukup dah. Okey, dah complete. 272. Okey, selesai. Okey, sekarang pelajar. Habis. Belanja itu saja. Pelajar, sekarang pelajar jumlahkan belanja. Dapat tak? Ada, kalau ada pun satu lagi apa? Pertambahan peruntukan hutang ragu. Kalau ada. Yang lain semua ada kat sini. Okey, dapat kan? Dapat tak? 13535. Dapat tak? Dapat. Dapat. Okey, selesai. Okey, nak buat apa lepas tu? Tolakkan. Tolakkan 13535 nak bracket boleh tak cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okey, berapa pelajar dapat? 20693 dapat tak? 20693. Dapat. Cikgu ni cikgu terlindung muka cikgu pula. 20693 dapat. Okey, kalau dapat pelajar ingat untung bersih ni word. Mesti tulis. Tak dapat jawapan 20693 boleh dapat markah tak? Boleh. Janji dalam hasil dengan belanja jangan ada butiran asing. Apa butiran asing dan hasil? Tiba-tiba kat sini ada alatan pejabat tak? Alatan pejabat. Alatan pejabat kategori apa? Aset. Jadi tak boleh. Tadi tak boleh dapat markah. Tiba-tiba dekat belanja ni ada apa? Modal. Ada modal. Boleh tak? Tak boleh. Salah. Jadi kena hati. Boleh pelajar? Jangan ada butiran asing. Okey? Selesai. Kalau tak ada butiran asing, pelajar dapat jawapan dengan konsep yang betul, pelajar boleh dapat markah. Walaupun pelajar tak tepat jawapan. Nampak tak? Okey? Tak semestinya tak imbang, pelajar risau. Okey, last. Biasa PKK ni kita buat last. Kita buat dah lama dah. Tadi dah buat analisis banyak. Okey, cikgu nak buat. Jangan sampai tak buat. Ramai pelajar tinggalkan PKK. Cikgu tak sempat masa. Relax je. Okey pelajar. Sebut je PKK, mata terus tengok kat mana? Mata terus tengok dekat mana? Akhir. Semua PKK maklumat akhir. Maklumat akhir. Semua PKK. Paling tidak pun separuh awak dapat markah. Kalau soalan PKK ni dapat berapa markah? PKK ni ada berapa markah tadi cikgu kata? Ada 7. 4 markah dalam tangan. Pelajar, daripada tak buat langsung, 4 markah banyak tak? Banyak 4 markah. Okey. Jadi pelajar tengok satu-satu. Okey. Terus kita buat. Pelajar kos lengkapan. Berapa dapat lengkapan? Lengkapan kos ni lengkapan asal. Berapa lengkapan asal? Yang tadi asal. Berapa asal ni? Okay, dia tak bagi kat sini. Tapi kita boleh ambil yang asal tadi. Berapa? 40. Jumpa tak? Kat atas. Lengkapan. Jumpa tak? Berapa nilai dia? 40. 20. Boleh tak? Lengkapan. Boleh? Okey.
Susun nilai terkumpul. Okey, susun nilai terkumpul. Cikgu kata tadi ambil kat mana susun nilai terkumpul? Kita dah kira belum? Dekat maklumat tambahan ni yang tadi kita kira. Susun nilai terkumpul untuk berapa tahun? 2. 2 tahun. 2 tahun. Ni ingat apa formula dia? 500 tambah 500. Okey, berapa dapat? 1000. Okey, 1000. tolakkan. Dapat berapa? 3020. Jadi ini adalah 3020. Okey, selesai. Okey, alatan pejabat. Alatan pejabat terus ambil yang akhir. Berapa yang akhir? Berapa yang akhir? 45? 47. 47? 52. Okey, 4752. Okey, pelajar. Mana-mana kaedah yang gunakan kaedah penilaian semula, pelajar. Pelajar tak payah masukkan kos dengan susut nilai. Kalau kaedah penilaian semula. Semula. Jadi pelajar nak ambil apa? Terus ambil akhir saja. Terus ambil yang akhir. Berapa yang akhir? 4752. Faham pelajar? Kalau kaedah garis lurus bagi berkurangan, pelajar kena buat macam biasa. Kos, tolak susut nilai, dapatkan nilai. Tapi pelajar kalau kaedah penilaian semula, pelajar kena terus dapat 4752. Terus ambil yang akhir. Cikgu kalau nak buat awal boleh tak? Kalau nak buat pun boleh, tak ada masalah. Cikgu nak expresskan. Okay, kalau pelajar nak buat, yang awal ni boleh tak? Alatan pejabat awal tadi berapa ribu? 3,000? 3,000 apa? 200 kan yang awal. Kos betul tak? Lepas tu ada beli. Beli berapa? 2080. Jadi tambah 2080. Jadi berapa tambah ni? 0825280. Jadi sini ialah 5280. Jadi ini ialah 5280. Dia leceh sikit pelajar. 5280. Jadi kalau cikgu nak buat boleh 5280. Jadi berapakah susut nilai kat sini? 528. Berapa susut nilai? Okey, dapatkan supaya dapat 4752. Berapa dapat nilai dia ni? Berapa susut nilai dia? 528. Betul? Betul. Tu dapat. Okey, pelajar cikgu shortcut. Jadi markah untuk kaedah penilaian semula, markah dia dekat mana? Markah dia dekat nilai buku. Okey, selesai. Okey, habis accept bekas masa. Okey, terus mata terus tengok dekat akhir. Okay, tengok dekat akhir Okey, inventory akhir. Inventory akhir tak lain tak bukan dah. Terus ambil ni inventory akhir. Mana inventory akhir? Ni, cikgu rekod 2 kali. 8240 habis. Okay, ABT. Mana ABT? Ada kat maklum akhir ABT. Jumpa tak? 1068. 10568. Okay, bank. Ada tak bank akhir dekat sini? Ada tak bank dekat akhir? Tak ada. Pelajar kena cari. Betul. Apa formula bank tadi cikgu sebutkan dalam mula-mula tadi? Bank awal, tambah wang masuk, tolak wang keluar. Bank awal, tambah penerimaan, tolak pembayaran. Okey pelajar, awal. Berapa bank awal? Pelajar. Tengok cikgu highlight kawan hijau Bank awal. Berapa awal? 5144. 514. Okey, tekan calculator. 5144. On calculator. 5144. Tambah wang masuk. Mana wang masuk? Wang masuk ambil yang original. Ini wang masuk. Semua wang masuk. Yang bertype, yang asal. Nombor asal. Tambah semua. Okey, tambahkan. Berapa? 2656856. 12880 tambah 4,800 tambahkan. Berapa dapat? Tambahkan. Okey, tolak dah siap, tolak dengan akhir. Mana akhir? Semua ambil nombor yang akhir. Tolak 7288, tolak 12, tolak 233. Tolak yang cikgu highlight ni. Tolak. Ambil yang asal. Berapa dapat last kali, berapakah dapat nilai account bank? Berapa dapat nilai bank akhir? Itu cara. Tolong cikgu kira. Okay, ada lagi kan yang ada ni, ada 55 orang lagi stay ni. Okay, tolong cikgu kira. Berapa dapat bank? $24,927. 24,957. Okay, double confirm. Seorang lagi, yang lain? 927. Berapa? 927. 927. Okay, yang lain confirm tak? 24,927. Double confirm? Betul? Okay, Khairul Hakimi dah betul. Okay, alright. Dah. Okay, faham tak? Kalau cikgu, kalau bank dah ada kat sini. Cikgu, bank dah ada. Bank dah ada. Oh, yang melak. Pakai highlight lah. Kalau bank dah ada. Kalau bank dah ada, nak buat lagi tak? Tak payahlah. Bank ada, terus ambil saja. Kalau bank dah ada, ambil terus. Ada soalan baik kadang-kadang kan. Okay, alright.
Okay, dan last kali pelajar komisen belum terima. Nak ambil kat mana? Semua maklumat akhir. Maklumat akhir ialah maklumat apa? Maklumat tambahan dan maklumat pada 31 Disember. Ada tak komisen belum terima? Ada tak? Ada. Mana komisen belum terima? Ada. Tadi kita dah guna dalam hasil. Sekarang lagi kita guna 248 kat sini. Selesai. Okay, berapa dah? 248. Ambil akhir. Okay, berapa? Okay, tambahkan semua. Dapat tak 44283? Dapat tak? Tolong cikgu. Dapat tak? Tolong cikgu kira dapat tak 44283? Macam tak dapat je ni. Cikgu, yang bank tu sepatutnya 25227. Okey. Okey, alright. Tadi ramai kira tu. Kenapa dapat, macam mana dapat 24927 Kenapa tak dapat Tadi? Tertinggal apa ni? 24927 ni pelajar tertinggal apa ni? Okey, berapa dapat tadi? Kadar bayaran. Kadar bayaran tak payah. Kadar bayaran tak payah. Kadar bayaran tak payah. Yang cikgu highlight je tadi. Yang cikgu highlight saja dapat tak? 24927 dapat tak? Kalau yang cikgu highlight tu dapat 25227 lah. 25227. 25227. Cukup. Kadar bayaran tak payah masuk. Okey, 25227. Okey, cikgu padam Cikgu padam okey. 25227. Okey, jadi ni kena hati-hati. 25227. Okey, kalau 25227 dapat tak 44283? Kira-kira? Dapat. Dapat. Seorang lagi confirm dapat tak? 44283. Dapat cikgu. Dapat. Okey, dapat. Jadi tadi kesilapan apa? Yang tadi cikgu ingat. Dalam bank, kena ingat bank kita ambil nombor yang asal. Kadar bayaran tu nombor yang modified. Betul. Kita ambil nombor yang asal dalam soalan. Tu kena ingat. Okey, selesai. Okey, liability. Semua liability ambil dekat maklumat tambahan, maklumat akhir. Okey, apa liability? Akaun belum bayar. Jumpa tak akaun belum bayar akhir? Cuba tengok akaun belum bayar akhir. Jumpa tak? Mana akaun belum bayar akhir? 5760. Okey, 5760. Cikgu tandakan 5760 dah rekod 2 kali. 5760. Sikit lagi pelajar sabar sabar. Besok sekolah ya. Okey, minta maaf. Okey, sewa diterima belum terpelik. Ada tak? Akhir. Sewa diterima belum terpelik. Ada? Tadi kita dah guna dah tolak dekat sewa. Sekarang ni kita nak gunakan dekat akhir. Berapa nilai dia? 1260. Okey, boleh. Kadar bayaran belum bayar. Tadi kita dah kadar bayaran, kita dah tambah 1174. Sekarang akhir ada 1174 liability semasa. 1174. Okey, selesai. Okey, pelajar. Dapat tak 8194? Tolong cikgu. Dapat. Dapat. Tolakkan. Dapat 3608. Boleh? Okey. Tambahkan. Dengan modal kerja, dapat tak imbangan? 43861. Dapat. Okey, dapat. Okey, sekarang selesai. Modal awal. Equity milik last. Modal awal dah kira ke belum? Dah kira. Tadi kita dah buat jalan kerja. Modal awal kita berapa tadi? 22088. Betul? 22088. Tetapi, dekat sini kena ingat, dalam penerimaan dan pembayaran ada satu modal. Apa dia modal? Jumpa tak? Modal tambahan. Betul? Modal tambahan ni lah, modal awal akan campur modal tambahan. Cikgu kalau nak buat asing boleh tak? Modal awal campur modal tambahan. Pun boleh, tak ada masalah. Lagi bagus. Okey, berapa modal awal? Modal awal cikgu 22088. Cikgu buat carian kerja sini 22088. Campur dengan modal tambahan. Iaitu berapa? 4800. Kalau pelajar ada benda yang tak tick kat sini, maksudnya ada yang benda yang belum rekod. Belum rekod tu itu yang tak imbang. Jadi kena hati. Berapa modal awal? Modal tambahan Tolong cikgu tambahkan. Berapa dapat? Berapa dapat modal? 26888. 26888. Okey, campur untung bersih. Okey, tadi untung bersih kita dah kira. Berapa untung bersih? 20693. 20693. Okey, tambahkan. Berapa dapat? Dapat tak 47581? Dapat. Okey, dapat. Okey, ambilan. Last kali ambilan. Dekat mana ambilan? Ambilan satu dekat pembayaran. Jumpa tak dekat pembayaran? Ambilan tunai 1416. Tambah dengan ambilan dekat maklumat tambahan. Ada tak ambilan tadi yang kita buat? Ada. Ambilan.
Barang niaga. Berapa? 2304. 2304. Okey, berapa ambilan kita? Tambahkan. Berapa dapat? Tolong cikgu. 3720. 3720. Betul? Okey, tolakkan. Dapat tak jawapan? 43861. Dapat. Dapat. Okey, selesai. Okey, pelajar. Pelajar tengok dekat sini. Soalan betul-betul. Pelajar tengok soalan ni betul. Okey, alhamdulillah. Dapat ni boleh menjerit dekat dewan tau pelajar. Okey, pelajar. Tengok, cikgu ringkaskan. Ringkasan penerimaan dan pembayaran. Kita dah tik semua belum? Semua dah tik tak? Penerimaan dan pembayaran. Tik. Berapa kali kita tik? Berapa kali kita tik? Sekali je. Ingat tak? Nampak tak? Kita dah gunakan sepenuh. Okey, kalau berkemungkinan tadi pelajar salah apa? Pelajar terlupa masukkan modal tambahan. Itu pelajar. Pelajar terlupa nak masukkan ambilan. Biasa macam tu. Okey, pelajar dekat maklumat tambahan. Semua cikgu dah rekod. Maklumat tambahan 2 kali rekod. Maklumat tambahan yang kedua 2 kali rekod. Dalam urus niaga nombor 3 semua 2 kali rekod. Yang akhir pelajar yang tadi yang kita tak rekod ialah alatan pejabat ni pelajar 5752 sebenarnya cikgu dah rekod tapi cikgu tak tik. Satu tadi 4752 tadi kita nak gunakan untuk susut nilai. Sekali lagi ini kita masukkan dekat ABS. Semua dah rekod 2 kali. Nampak tak pelajar? Itu kesimpulan dia. Jadi pelajar kena hati-hati. Untuk melibatkan pelajar, kalau pelajar buat sistematik, pelajar buat jawapan tak ada masalah. Okey, pelajar. Okey. Last. Cikgu nak touch up sikit. Last. Satu je. Satu je. Boleh tak? Cikgu nak tambah sikit je. Boleh. Boleh? Boleh. Okey, pelajar. Okey. Cikgu nak tunjukkan sini. Cikgu nak tambah sikit je. Satu je. Alright. Kalaulah ada dekat ni, dekat kadar bayaran, pembayaran ni, pelajar kadar dekat pembayaran ni, cikgu tulis sini angkutan keluar. 100. Okey, angkutan keluar ni pelajar, nak masuk mana pelajar angkutan keluar ni? Nak masuk mana? Ada tak dalam akaun kawalan? Angkutan keluar 100 ni ada tak dalam akaun kawalan? Ada. Angkutan keluar dekat mana? Kawalan apa? Kawalan belum terima. Betul, kawalan belum terima. Jadi angkutan keluar nak masuk tak sini? Nak masuk tak? Masuk. Okey, masuk. Salah pelajar. Apa konsep tadi pelajar? Ingat lagi tak konsep tadi? Konsep tadi pelajar, cikgu kata apa yang cikgu kata? Pelajar, semua penerimaan dan pembayaran akan rekod sekali. Kalau awak dah rekod dalam akaun kawalan, pelajar, habis angkutan keluar nak masuk lagi tak dalam perdagangan? Perdagangan nak masuk ke nak masuk dalam kawalan? Angkutan keluar bukan perdagangan, untung rugi, belanja. Nak masuk dalam belanja ke nak masuk dalam kawalan? Mesti masuk dalam belanja. Tadi ingat tak cikgu terangkan dalam akaun kawalan tadi? Cikgu kata butiran-butiran yang lain selain daripada baki BB, selain daripada bank, selain daripada baki akhir, nak cari maklumat kat mana? Dalam akaun kawalan tadi. Ingat lagi tak? Maklumat tambahan. Jadi angkutan keluar ni berada kat mana? Pembayaran kan? Jadi nak masuk ke mana? Dia tak boleh masuk kawalan. Dia akan masuk ke mana? Masuk dalam belanja. Itu kena hati. Pelajar, ramai pelajar tersilap tadi. Okey pelajar, dia mungkin dekat tadi yang cikgu bagi contoh angkutan keluar. Mungkin dia lepas ni peksa akan keluar apa? Angkutan masuk. Angkutan masuk dekat kawalan belum bayar. Pun sama, jangan masuk kawalan. Dia akan terus masuk dekat mana? Akaun number, angkutan masuk dalam perdagangan. Belian bersih campur Audi. Ingat lagi tak? Okey, boleh? Boleh? Okey, kesilapan lagi pelajar, sekali lagi pelajar buat ialah apa? Okey, ini. Favorite. Sebab apa? Soalan ni selalu keluar dalam milikan tunggal. Okey pelajar. Hutang lapuk dalam topik-topik lain, apa kesan hutang lapuk? Dua kali rekod hutang lapuk dia rekod kat mana? Biasa? ABT. Okey, ABT akan berkurang. Satu lagi? Belanja. Hutang lapuk dekat belanja. Tadi kita masuk ke mana tadi? Jawapan kita. Kita masuk ke mana? Jawapan kita. Akaun kawalan. Yes, kita masuk akaun kawalan. Ini kita tak masuk. Kita masuk ke mana? Akaun kawalan yang pertama. Kalau kita buat 3 kali, kawalan masuk, belanja masuk, ABT masuk, berapa kali dah? 3 kali imbang tak? Tak imbang. Confirm tak? Itu yang kelainan dia dalam rekod tak lengkap analisis yang pelajar kena jaga. Ramai pelajar silap.
Okay, clear tak sekarang? Cikgu nak tanya boleh? Boleh. Nak tanya. Kalau angkutan keluar tu dekat maklumat tambahan, Ha. maksudnya kena masuk belanja Dua kali dengan akaun kawalan belum terima? Ya, betul. Masuk 2 kali. Konsep dia, ingat tak maklumat taman, konsep dia berapa kali rekod? 2 Dua. kali. Okey, boleh masuk dalam akaun kawan. Masuk dalam akaun kawan. Okey, ada lagi? Nak tanya? Tanya. Sebenarnya susah ni topik ni. Satu soalan awak buat tak cukup. Awak kena buat variasi. Banyak lagi soalan awak kena buat. Okey, sebenarnya nak belajar topik ni pun awak tahu kan. Berminggu-minggu awak belajar kat sekolah kan. Kan? Okey? Alright. Okey, ada nak tanya lagi? Tanya. Siapa nak tanya? Faham tak apa yang cikgu ajar sekarang? Faham tak? Boleh ikut tak? Faham. Faham cikgu. Nampak tak? Cikgu tak mengharapkan dapat 25. Kalau dapat 25, bagus sangat. Dapat 20, cemerlang dah. Dapat 15, baik dah. 15 pun boleh dapat A. Dapat A, jangan risau. Dapat 15 pun boleh dapat A. Tak imbang tadi, buat celup je. Tapi yang wajibnya, awak tahu. Sebut akaun kawalan, yang wajib dah tahu. Yang sunat tadi, ambil kat maklumat taman. Apa pula yang sunat tadi? Tadi yang cikgu sebut tu lah. Tengok balik. Dan pelajaran dalam perdagangan dah tahu nak ambil kat mana. Recam. Semua jualan dengan belian kena analisis. Sebut je belanja dengan hasil, kena analisis. Ingat cara mudah tadi, cikgu buat apa? Kalau terkurang, akhir tambah. Awal terbalik. Kalau terlebih, akhir tolak. Awal terbalik. Itu konsep dia. Betul. Susun nilai macam biasa. Yang ada peratus, gunakan macam biasa. Yang tak ada peratus, guna kaedah penilaian sekunder. Awal tambah beli, tolak. Okey, PKK, semua ambil maklumat akhir. Jangan ambil maklumat awal. Maklumat awal tu modal awal je. Yang lain semua maklumat akhir. Itu nak dapat makan yang mudah. Okey, faham? Okey, ada siapa nak tanya? Siapa nak tanya? Terus tanya. Itulah je. Tadi ada yang angkat tangan tadi. Siapa nak tanya? Okey, boleh? Okey, pelajar. Ada nak tanya tak? Cikgu ingat nanti kelas berikutnya cikgu nak buat syarikat berhad. Boleh tak syarikat berhad? Boleh cikgu. Boleh Okey, alright. Nanti cikgu akan beritahu lah. Okey, jadi yang ini nanti cikgu akan sediakan recording lah untuk awak. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, selamat bersekolah untuk negeri-negeri yang besok akan bermula. Jadi cikgu doakan semoga pelajar terus melang, pelajar teruskan konsisten belajar. Pelajar terus belajar. Yang mana cikgu masih lagi tercicir-cicir, hari ni start belajar. Besok start belajar. Ada masa, jangan kata mustahil. Tak ada mustahil. Nanti dekat channel cikgu masukkan pelajar-pelajar yang dulunya gagal, dia dapat A+ dalam periksa. Cikgu masukkan mesej-mesej pelajar-pelajar. Supaya jadi pemangkin semangat pada pelajar cikgu. Okey, alright. Okey, itu saja. Semoga kelas hari ini bermanfaat. Kalau ada apa-apa nanti boleh PM cikgu. Ada cadangan yang baik nak tanya cikgu, boleh cikgu nak cadangkan nak belajar topik apa, cadang aja mesej dekat channel cikgu. InsyaAllah yang mana cikgu terbaca, cikgu akan respon. Okey, alright. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okey, jaga diri masing-masing. Okey, bye. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Terima kasih. Okey, sama.